Falsafah era ini dikenali sebagai falsafah klasik. Antara teori-teori moral yang terdapat dalam falsafah dunia barat. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan moral. Tertuduh yang berumur 41 tahun. Menurut beliau, setiap perbuatan manusia yang dikatakan bermoral. Beberapa model utama yang digunakan oleh ahli psikologi dalam sama ada moral boleh berlaku atau tidak. Apa itu moral? Moral adalah aspek yang penting dalam peradaban sesebuah negara. Ia menjadi asas kepada pembangunan yang lestari. Manusia yang menentukan sama ada moral boleh berlaku atau tidak dan tidak ditentukan semata-mata oleh sistem, tetapi banyak ditentukan oleh manusia yang melaksanakan sistem. Orang yang bijak tidak semestinya bermoral. Malah, orang yang bijak pandai mencari peluang daripada kelemahan sistem untuk mencapai kepentingan diri. Mari kita lihat definisi moral menurut perspektif Barat. Falsafah moral telah berkembang sehingga ke Barat dan menghasilkan pelbagai teori. Menurut Friedman 1979 mengatakan bahawa moral seseorang itu adalah produk daripada kehidupan sosialnya yang terhasil dari kepentingan diri sendiri dan juga didorong oleh kepekaan manusia terhadap perkara itu. J.L. Mackie 1971 pula tidak membezakan moral dan etika. Antara lain, beliau menulis, kenyataan moral dan etika akan dapat menerangkan sesuatu perbuatan itu betul atau salah atau perbuatan yang sejenis dengannya betul atau salah. Ia mampu menyediakan garis perbezaan antara kebaikan dan keburukan mengenai perbuatan atau kecenderungan seseorang, atau sekurang-kurangnya ia dapat memajukan garis-garis panduan yang dengannya boleh dibuat berbagai-bagai pertimbangan moral. Antara teori-teori moral yang terdapat dalam falsafah dunia barat ialah teori kepribadian mulia. Teori ini disokong rapat oleh ahli falsafah Aristotle. Teori ini berperanan sebagai keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan seseorang akan berlaku satu keadaan di mana berlakunya keterlaluan kepada kelakuan, sikap, emosi dan juga keinginan manusia. Dengan adanya teori ini, ia akan mengimbangi semua kelakuan ini. Pengaplikasian teori ini telah diaplikasikan sendiri oleh McIntyre pada tahun 1976 dalam kajian beliau iaitu pemikiran etika profesional. Beliau telah melakukan amalan sosial untuk melihat kerjasama antara masyarakat. Kajian ini telah mencetuskan 4 jenis hasil kebaikan secara profesional. Yang pertama adalah kebaikan kepada diri sendiri, kebaikan kepada kumpulan, kebaikan kepada kemahiran dan yang terakhir sekali kebaikan kepada masyarakat. Kebaikan kepada masyarakat ini sangat dekat dengan masyarakat Malaysia waktu ini kerana kategori ini menyentuh tentang keadilan dalam menghormati hak seseorang, terutama sekali apabila keadaan yang berisiko tinggi. Di sini kita boleh melihat contoh dalam golongan anti-vaksin COVID-19. Golongan ini telah melanggar kategori ini kerana mereka tidak membawa apa-apa kebaikan kepada masyarakat. Golongan ini lebih mementingkan diri sendiri dan tidak peduli tentang kebaikan dan juga keselamatan masyarakat Malaysia yang lain. Baiklah, kita teruskan pula kepada teori yang kedua iaitu teori tindakan betul. Teori tindakan betul menekankan sifat-sifat kebaikan dalam diri seseorang. Contoh yang mudah adalah seorang guru perlu mengamalkan teori tindakan yang betul dalam pengajarannya supaya menjadi teladan kepada para pelajar. Teori yang ketiga adalah utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan teori yang melibatkan akibat. Utilitarianisme mempunyai dua cabang iaitu lakuan dan aturan. Utilitarianisme lakuan didukung oleh John Stuart
beliau ini yang merupakan seorang ahli falsafah British. Ini berpendapat bahawa tindakan yang beretika adalah tindakan yang memberikan kebaikan sejagat. Teori ini juga lebih mementingkan kepada tindakan manusia dan bukannya peraturan umum. Ungkapan seperti tepatilah janji, jangan menipu dan jangan menerima rasuah merupakan peraturan umum sahaja. Diri rasa sahaja halangan ini dapat dilanggar jika ianya memberikan kebaikan. Manakala Richard Brand menyokong teori utilitarianisme aturan, teori ini berkaitan dengan mengikuti peraturan yang akan membawa kepada kebaikan ramai orang. Apabila seseorang itu mengikuti peraturan, dia akan membawa kepada tindakan yang beretika. Baiklah, faktor yang mempengaruhi pertimbangan moral. Terdapat beberapa model utama yang digunakan oleh ahli psikologi dalam menunjukkan bagaimana pertimbangan moral itu berlaku. Antaranya ialah model Piaget dan Colbert. Model ini membahaskan tentang cara seseorang melakukan pertimbangan moral yang digunakan oleh Piaget melalui kajian yang ke atas proses kanak-kanak membuat peraturan dalam permainan. Idea beliau seterusnya dikembangkan oleh Colbert. Sebagai pakar pembangunan kognitif, Piaget dan Colbert menyatakan bahawa cara seseorang menilai kemoralan sesuatu perbuatan dalam situasi yang khusus ditentukan oleh kefahaman mereka ke atas keadilan dan saling bekerjasama. Khususnya ialah model Race. Sebagai reaksi kepada pandangan Piaget dan Colbert, Race menyarankan bahawa kelakuan moral tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan moral semata-mata, tetapi terhasil daripada interaksi pertimbangan moral dengan kepekaan moral, motivasi moral dan ciri moral. Dan akhir sekali adalah model Sahsiah. Model ini menyatakan bahawa terdapat hubungan antara pemahaman kemoralan dengan motivasi melaksanakan kemoralan sehingga hasilnya menjadi identiti seseorang. Model ini dilihat ada hubungannya dengan Al-Fitrah kerana prinsip teori personality yang melihat orang yang bermoral lebih disenangi daripada orang yang tidak bermoral. Dalam perkembangan yang berikutnya, muncul pula tauladan moral yang boleh dijadikan contoh ikutan dalam amalan kemoralan. Ini membuktikan bahawa manusia sentiasa mahu mencari contoh ikutan untuk diteladani cara hidupnya. Seterusnya kita balik pula kepada pandangan barat mengenai moral. Di sini saya akan kemukakan 3 orang tokoh iaitu yang berasal daripada Jerman, Perancis dengan Inggeris. Yang pertama adalah tokoh daripada Jerman. Dia merupakan Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan orang ahli falsafah etika deontologi. Beliau lahir pada tahun 1724 di Prusia Timur, Jerman. Menurut beliau, setiap perbuatan manusia yang dikatakan bermoral adalah apabila bertujuan untuk menunaikan sesuatu tugas demi tugas itu sendiri. Maksudnya di sini adalah manusia memiliki hak atas dirinya sendiri untuk melakukan apa-apa perkara tanpa perlu mengikut kehendak orang lain. Manusia juga bebas untuk membuat kebaikan pada bila-bila masa di mana sahaja mereka berada dan kepada siapa mereka hendak melakukan kebaikan tanpa ada batas. Tokoh yang kedua iaitu Jean-Paul Sartre. Dia merupakan seorang tokoh berasal daripada Perancis. Dia lahir di Paris pada 21 Jun 1905. Sejak berumur 12 tahun, beliau tidak percaya dengan kewujudan Tuhan. Tokoh yang terkenal dengan penyebaran falsafah eksistensialisme. Menurut beliau, manusia tidak perlu mempunyai tujuan tertentu dalam tindakan atau perbuatannya. Manusia bebas memilih bentuk kehidupan mereka yang mereka kehendaki. Bagi beliau, seseorang yang berbuat suatu perkara kerana keadaan persekitaran adalah kepercayaan yang buruk. Kebebasan manusia adalah secara keseluruhannya. Tidak ada batas bagi kebebasan selain daripada kebebasan yang diciptakan oleh diri sendiri. Alasan mengapa Sartre menolak kewujudan Tuhan adalah kerana ingin hidup bebas tanpa terikat dengan hukum hakam yang telah ditetapkan. Teruskan peperangan dengan tokoh yang terakhir iaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes merupakan seorang yang berasal daripada Inggris. Beliau merupakan penganut hedonisme dan merupakan seorang ahli falsafah subjektivisme. Beliau lahir di Malmesbury, Inggris pada 5 April 1588. Menurut beliau, semua perbuatan manusia bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan keinginan berseronok serta menjadi motivasi utama yang mendorong manusia melakukan sesuatu perbuatan.
Sesuatu itu dinamakan baik apabila ia memenuhi nafsu manusia. Ia sama sekali tidak ada kaitan dengan kepercayaan agama atau metafisik. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga tokoh yang telah saya tekankan di atas menekankan aspek moral seseorang individu berdasarkan kehendak sendiri tanpa perlu mengikut kehendak orang lain. Perkembangan falsafah moral barat. Falsafah moral barat wujud dalam kalangan bangsa Greek lagi dan sejak beratus abad dahulu, iaitu sebelum lahirnya agama Kristian. Falsafah era ini dikenali sebagai falsafah klasik atau dikenali sebagai Antiquity. Falsafah ini dipopularkan oleh tokoh falsafah Greek iaitu Socrates, Plato dan Aristotle. Selepas agama Kristian diperkenalkan, falsafah Antiquity berkembang ke tamadun Rom, Syria dan Alexandria selama beberapa abad dan seterusnya berkembang ke tamadun Islam di Baghdad pada awal abad ke-10 hingga ke-11 Masihi. Sekolah-sekolah pemikiran seperti Stoicism, Epicureanism dan Neoplatonism merupakan aliran penting yang wujud selepas era falsafah klasik, iaitu ketika era Hellenistik. Justru karya-karya moral ketika era klasik ini telah dibaca oleh Al-Ghazali dan Al-Tusi. Yang mulai abad ke-10 hingga ke-16 Masihi, ilmu serta tamadun umat Islam pula dipelajari dan dikembangkan oleh masyarakat Kristian pada abad pertengahan Eropah. Karya-karya terbesar yang dihasilkan oleh tokoh-tokoh falsafah sains Islam terkemuka seperti Al-Razi, Al-Jumri, Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd telah dipelajari dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropah. Perkembangan sebagai disiplin ilmu dalam Islam seperti ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir dan pembentukan mazhab-mazhab terbesar dalam Islam sudah lama berkembang dan boleh dikatakan telah mencapai tahap kesempurnaan. Sehingga seorang tokoh orientalis barat iaitu Profesor Montgomery Ward terpaksa membuat pengakuan bahawa tanpa bantuan tokoh-tokoh falsafah sains Islam, ilmu sains dan falsafah tidak dapat berkembang ke Eropah. Mengikut skema barat, era klasik atau Antiquity telah berakhir kira-kira pada kurun ke-5 Masihi. Falsafah tamadun di Eropah pada pertengahan abad ke-6 hingga ke-10 berkait rapat dengan agama Kristian dan teologi. Namun pada abad ke-17, iaitu ketika era pasca moden, ianya mula meminggirkan peranan agama dan ilmu sains serta ilmu empirical pula yang mengambil alih. Falsafah mula mengambil alih peranan wahyu dan dalam sesetengah keadaan, falsafah menjadi musuh kepada teologi dan juga agama. Hal ini dapat dilihat apabila kebanyakan sekolah falsafah barat dikenali sebagai sekolah anti-hikmah. Falsafah barat moden termasuk juga falsafah moral barat adalah falsafah yang terbina berteraskan kepada elemen-elemen seperti humanism, rationalism dan empiricism. Mereka berpendapat bahawa Tuhan tidak lagi mengatur, mengawal dan memelihara alam ini selepas menciptanya. Dan ajaran tentang alam serta kehidupan dia menjadi tertinggal, tidak relevan serta tidak dihormati lagi. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa falsafah barat telah menjadi sekular dan terpisah dari tauhid yang sebenar. Baiklah, berkenaan dengan kritikan terhadap teori moral, ahli falsafah berbeza pandangan tentang perkara yang menjadi asas kepada kemoralan. Perbahasan tertumpu kepada peranan akal, emosi, intuisi, persekitaran atau budaya dan agama dalam pertimbangan moral. Perbahasan tersebut seterusnya mempengaruhi teori-teori moral yang terhasil menerusi pemikiran, penyesuaian dan evolusi yang panjang. Menurut Bushman 1991 dan Bennett 2010, mereka menggariskan bahawa secara umumnya teori moral di Barat boleh dikelompokkan kepada tiga. Yang pertama, etika virtue, iaitu manusia mencari kebahagiaan; etika utilitarian, di mana manusia mencari keseronokan; dan juga yang terakhir, etika deontologi, iaitu manusia dilihat sebagai rasional. Walaupun teori-teori tersebut saling berbeza antara satu sama lain, tetapi mereka memiliki persamaan dengan pandangan-pandangan moralnya diasaskan kepada satu pandangan yang umum tentang sifat manusia sebagai makhluk yang berakal. Jadi, timbul pertanyaan, mengapakah manusia mencari kebahagiaan, keseronokan dan rasional? Malah, teori pilihan rasional menjadi andaian umum, diterima dan sentiasa diguna dalam bidang ekonomi, kewangan dan sosiologi. Dalam bidang
kewangan andaian manusia yang rasional sebagai berusaha memaksimalkan keuntungan diterima bulat-bulat, padahal andaian inilah yang membawa kepada ketidakstabilan ekonomi kerana menggalakkan sifat tamak dan mementingkan diri pada ejen moral. Oleh itu, teori-teori sifat tabi'i manusia yang ada dipersoalkan keabsahannya dalam menghasilkan manusia yang benar-benar bermoral. Sekiranya teori-teori tersebut ampuh dan dapat menjawab persoalan-persoalan moral, sudah tentu punca kepada dekadensi moral ada jawapan dan penyelesaiannya. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Justru itu, perlu dilihat sifat tabi'i manusia yang sahih dan andal. Daripada itu, kajian ke atas konsep al-fitrah akan dapat menjawab masalah dekadensi moral kerana ia menjawab hakikat dan atau sifat tabi'i manusia. Seterusnya kita ke isu semasa yang berkonsepkan moral. Baru-baru ini di Malaysia telah tular bahawa remaja 19 tahun yang berkemeja T biru telah dimandikan secara jenazah oleh AJK Masjid. Perbuatan ini telah diviralkan kerana remaja ini disyaki telah mencuri dan menyorok tabung masjid di dalam bilik jenazah Masjid Islamiah Ruang Rawang. Remaja itu telah mengaku bersalah di hadapan Magistrat Nik Muhammad Fadlini Azlan di Mahkamah Magistrat Selayang dan juga telah dijatuhi hukuman denda RM4,000 berserta penjara 10 hari. Pada awalnya, remaja ini telah mengatakan alasan bahawa tujuan dia mencuri tabung masjid itu kerana ingin membeli ubat kencing manis datuknya. Tetapi Ketua Polis Sungai Buloh, Superintendent Syara'atun Abu Bakar telah mengesahkan bahawa remaja tersebut telah terlibat dengan kancah dadah dan juga ingin menggunakan duit yang dicuri itu untuk membeli dadah. Seterusnya, kita ke jenayah tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia, iaitu jenayah rogol. 3 minggu lalu, seorang pemandu lori telah dituduh merogol anak kandungnya sendiri. Tertuduh yang berumur 41 tahun mengaku tidak bersalah melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang. Sekiranya tertuduh disabitkan kesalahan, tertuduh boleh dijatuhi hukuman minimum 10 tahun penjara, maksimum 30 tahun penjara berserta sebatan di bawah Seksyen 376(b) Kanun Keseksaan. Kejadian malam ini telah berlaku pada jam 2 pagi di sebuah taman perumahan Kerubung, daerah Melaka Tengah yang telah berlaku di pertengahan Mei yang lalu. Namun, masa telah mengatakan bahawa kejadian malam ini telah berlaku pada dirinya sejak berumur 10 tahun lagi. Kesimpulannya, moral dan etika merupakan sesuatu perkara yang penting kepada masyarakat untuk digunakan dalam kehidupan masyarakat. Moral dan etika merupakan satu amalan yang perlu ada pada setiap orang supaya segala tindakan mereka tidak menyeleweng dari norma-norma sosial yang dikehendaki dalam masyarakat. Moral dan etika yang baik dapat melahirkan insan yang unggul. Dalam pengertian seharian, moral atau etika ialah budi pekerti atau kesusilaan. Perkataan moral berasal daripada perkataan Latin iaitu moralis yang merujuk kepada hubungan antara manusia, manakala etika pula bertingkah laku yang baik atau buruk mengikut penilaian dalam masyarakat. Moral dan etika mempunyai banyak kepentingan dalam masyarakat kerana merupakan peraturan hidup yang perlu dipatuhi. Menurut Durkheim menyatakan bahawa kemoralan terdiri daripada sesuatu sistem peraturan yang telah ditentukan terlebih dahulu tentang cara seseorang itu dalam sesuatu situasi. Moral dan etika penting dalam membentuk panduan hidup seseorang, akhlak seseorang, demi melahirkan masyarakat yang harmoni, organisasi yang kukuh dan sebagainya. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.